Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat di seminar Ruqyah Syariah dan Pengubatan Nabi yang ada di Jepak, di PPR, Sebau dan seluruh daerah yang ada di Bintulu. Alhamdulillah, ini adalah channel pertama saya yang akan kita jadikan sebagai wadah untuk berkongsi, sharing mengenai ilmu ruqyah syariah dan pengubatan Nabi. InsyaAllah pagi ini saya akan berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan tips ruqyah, iaitu bagaimana cara menajamkan pengaruh ruqyah yang kita baca. Jadi kunci untuk menajamkan pengaruh ruqyah yang kita baca itu adalah dengan tauhid yang murni dan akidah yang kuat. Kemudian dianjurkan bagi para peruqyah tadi untuk membaca Al-Quran dengan memenuhi hak huruf dan hukum tajwidnya, serta merenungi apa yang dibaca ketika menghadapi suatu penyakit. Jadi poin pertama ini kita harus fahami dengan benar, iaitu untuk menajamkan bacaan ruqyah kita, untuk menjadikan bacaan ruqyah kita tadi meninggalkan efek kepada penyakit, kepada gangguan yang dideritai oleh pesakit kita tadi. Maka yang pertama sekali, hendaklah dengan tauhid yang murni dan akidah yang kuat. Jadi hal-hal yang pertama inilah yang akan menjadikan ruqyah kita itu dapat memberikan kesan ataupun efek lah, ataupun kalau orang di sini kan cakap mengasi. Jadi akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Kemudian tauhid adalah berkaitan dengan kita mengesahkan Allah tadi. Jadi bila kita yakin dengan bacaan Al-Quran kita, maka ia akan memberi efek terhadap penyakit yang dihadapi oleh pesakit kita ataupun penyakit yang sedang kita rawat, biiznillah. Kemudian bagaimana agar kita bisa merenungi Al-Quran secara maksimum? Berkenaan dengan hal ini, As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahumullah, beliau memberikan suatu kunci yang sangat ringan dan mudah difahami, iaitu kunci yang menggabungkan dua unsur utama dalam membaca Al-Quran, iaitu tartil dan tadabbur. Jadi dua hal ini tadi harus kita cermati, karena tartil dan tadabbur ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap ruqyah yang kita bacakan. As-Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah mengatakan bahawa janganlah kamu bercita-cita untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran tanpa tadabbur. Tadabbur ini maksudnya merenungi, dan taratul, iaitu membaca perlahan. Jika kamu ingin membaca dengan tadabbur dan tafahum, dengan bacaan yang ada pemahamannya, hendaklah meminta pertolongan kepada Allah dengan membacanya secara tartil, iaitu membacanya secara perlahan, seraya menghadirkan keagungan Allah di dalam hatimu. Nah, jadi bacaan Al-Quran itu hendaklah dibaca secara tadabbur, kita merenungi maksud-maksud ayatnya tadi. Kemudian kita membaca secara tartil, secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Nah, dengan kita memahaminya pula, kita dapat menghadirkan keagungan Allah tadi ke dalam hati kita, dan ini menjadikan bacaan ruqyah kita itu bertambah, memberikan pengaruhnya, efeknya makin bertambahlah. Jadi para peruqyah sekalian, para perawat,
para mu'alij yang dikasihi oleh Allah. Jadi bersama-samalah kita mengamalkan tips ini tadi. Karena ruqyah yang berkesan itu adalah ruqyah yang di dalamnya ada unsur tauhid dan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling utama. Semoga dengan tips ini tadi, para peruqyah, para mu'alij, para perawat yang dikasihi oleh Allah, dan juga sahabat-sahabat yang ada di seminar ruqyah dan pengobatan Nabi dapat mengamalkannya, sekaligus menjadikan bukti bahawa Al-Quran ini memiliki mukjizat yang tak akan pernah hilang ditelan oleh zaman. Biiznillah. Semoga dengan sedikit perkongsian tips ini dapat memberikan satu panduan kepada kita berkenaan dengan ilmu-ilmu ruqyah syariah dan pengobatan Nabi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe, InsyaAllah. Assalamualaikum.